Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini akan menyambung kembali berkaitan dengan qada azali. Membicarakan kembali berkaitan dengan qada azali, perkara baik qada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara jahat qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi slot yang terdahulu pergi kepada pembicaraan qada muallaq, qada mubram yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang mana dalam kitab Faridatul Faraid yang saya jadikan sebagai sandaran untuk slot Ad-Dinul Khalis, di belakang tu ada didatangkan berkaitan dengan Lauh Mahfuz, berkaitan dengan qalam, berkaitan dengan arash. Sebab apa? Sebab itu pun di antara perkara yang wajib kita imani. Lauh Mahfuz kita wajib imani, yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim di hujung surah Al-Buruj, fi lauhim mahfuz. Di hujung surah Al-Buruj. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-59, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dalam surah Waqi'ah ayat yang ke-78, 77 dan 78, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Itu semua ayat-ayat yang bicarakan berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Di antara perkara yang wajib kita imani, Lauh Mahfuz yang dijadikan daripada nur, yang ditulis pada Lauh Mahfuz oleh qalam, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tulis akan barang yang telah berlaku dan barang yang lagi akan berlaku sampailah kepada hari kiamat. Jadi hak catatan Lauh Mahfuz sampai hari kiamat. Qalam mencatat di Lauh Mahfuz sampai hari kiamat. Adapun kita bicara rukun iman yang keenam, kita bicara qada azali, iradah Allah dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hak qada azali, hak rukun iman yang keenam, itu tidak ada penghujung. Catatan qalam di Lauh Mahfuz sampai hari kiamat sahaja. Adapun ketentuan qada azali, hak rukun iman yang keenam, iradah dan ilmu, tidak ada penghujung, kerana apa yang akan berlaku di hari akhirah, yang mana di hari akhirah syurga dan neraka kekal selama-lamanya. Apa yang berlaku di hari akhirah, kesemuanya adalah datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa yang berlaku di hari akhirah tidak ada penghujung. Maka qada azali, kudrah, iradah dan ilmu Allah pun tidak ada penghujung. Adapun hak catatan qalam di Lauh Mahfuz, qalam mencatat sampailah kiamat. Kemudian bicara terdahulunya
ada qada yang muallaq, yang tergantung, yang berubah, itu adalah qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tetapi apa yang berlaku sebenar-benarnya telah mubram, telah putus dah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qada azali, hak rukun iman yang keenam. Kemudian saya nak cerita sedikit sebab kita ni ada membicarakan ceramah sekarang berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya. Yang mana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada kisah Mi'raj, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Solah dan Imam Muslim dalam kitab Iman, bahawa Nabi SAW sampai ke mustawa, kemudian Nabi dengar pada mustawa sarifal aklam, maknanya bunyi hak catatan, tapi itu bukan catatan qalam, sebab catatan qalam selesai dah, itu adalah catatan malaikah. Malaikat catat daripada Lauh Mahfuz, malaikat catat ke suhuf malaikah. Malaikat ada catatannya sendiri, yang mana malaikah yang diserahkan tugas untuk mengatur alam, ada suhuf, ada catatan sendiri. Yang mana catatan malaikah itu dicatat daripada Lauh Mahfuz. Jadi hak Nabi dengar pada malam Mi'raj adalah hak catatan malaikah daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikah. Ni sebab kita duk cerita bab Isra' Mi'raj sekarang kan. Jadi hak dengar tu adalah catatan malaikah daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikah. Jadi yang tergantung adalah di catatan Lauh Mahfuz dan catatan di suhuf malaikah, yang tergantung dan yang berubah. Adapun hak azali, pembicaraan rukun iman yang keenam, qada Allah Subhanahu wa taala mubram, putuh belaka dah, tidak ada yang tergantung dan mustahil berubah sama sekali. Jadi contohlah kita berdoa untuk dilindungi daripada apa-apa perkara, kita berdoa adalah catatan hak di Lauh Mahfuz ni contoh. Contoh doa kita dalam doa kunut tu. Kita berdoa dalam doa kunut, wa kini syarra ma qadait. Itu kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kini syarra ma qadait, dan pelihara akan daku akan kejahatan barang yang engkau qadakan. Lindungi akan daku, pelihara akan daku akan kejahatan barang yang engkau qadakan. Contoh barang yang engkau qadakan adalah nikmat. Kejahatannya apa? Lupa diri. Contohnya ma qadai, barang yang engkau qadakan ya Allah adalah musibah, bala. Kejahatannya apa? Tidak sabar. Jadi kita minta berlindung dengan Allah daripada tidak bersyukur dengan qada nikmat daripada Allah, tidak sabar dengan qada musibah daripada Allah. Jadi kita minta berlindung daripada kejahatan barang yang kau qadakan. Jadi kita minta berlindung macam mana kalau qada Allah, Allah telah menetapkan seumpama tu. Jadi Allah telah menetapkan sama ada bersyukur ataupun tidak, sabar ataupun tidak, kita minta berlindung daripada tidak bersyukur. Kita minta berlindung daripada tidak sabar. Tapi kalau Allah telah mengqadakan tidak syukur dan tidak sabar, kita minta berlindung macam mana? Ni kita minta berlindung daripada kejahatan barang yang engkau qadakan di Lauh Mahfuz. Adapun hak azali, hak ketentuan azali, iradah dan ilmu, itu mubram, putus belaka dah. Ini sebagaimana yang dibicarakan selok yang terdahulu berkaitan dengan doa merubah takdir. Takdir mana? Qada mana? Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz.
Jadi kita minta berlindung daripada barang yang kita minta berlindung daripada kejahatan, barang yang engkau qadakkan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi kita balik semulalah hak berkaitan dengan qada azali, rukun iman yang keenam yang putus belah kedah, mustahil berubah sama sekali. Hak ni kena atur molek lah. Kena atur molek, kena susun molek antara rukun iman yang keenam, qada azali, iradah dan ilmu, dan berkaitan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang tercatat di suhuf malaikah, qada yang tercatat di budak umur 4 bulan di dalam kandungan ibu. Selesai hak qada mu'allaq mubram di Lauh Mahfuz. InsyaAllah kita selok kali ini akan kembali balik kepada qada azali, rukun iman yang keenam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah telah mengqadakkan segala-gala perkara pada azal. Yang kita panggil qada azali, ketentuan azali. Jadi sebagaimana sidang pendengar maklum, jadi untuk selok kali ini kita masih lagi membicarakan qada. Qadar pergi kepada perbuatan Allah dan pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Kita akan bicara kemudian. Kita rukun iman yang keenam, satu rukun keluar dua pegangan. Satunya beriman dengan qada, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu. Satu laginya qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi kita bicara qada terlebih dahulu, kemudian barulah insya-Allah di selok-selok akan datang kita akan masuk pula kepada pembicaraan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Sebagaimana yang saya sebut berulang-ulang, pembicaraan rukun iman yang keenam ni, qada dan qadar, dia mungkin agak panjang sedikit. Jadi untuk sidang pendengar memahami betul-betul hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam, kena dengar daripada hak mula-mula. Kena ambil daripada hak mula-mula. Kalau kata belum dengar lagi hak mula-mula, boleh kembali balik kepada simpanan video dalam FB Terengganu FM. Sebab kalau kita hanya ambil tengah gini, kemungkinan kita agak sukar untuk memahami. Jadi tak faham apa tajuk pembicaraan. Jadi insya-Allah saya akan susung satu peringkat. Jadi sekarang ni bicara bab qada, nanti barulah kita bicara bab qadar. Jadi qada Allah yang bersifat dengan iradah, Allah yang bersifat iradah telah mengqadakkan segala-gala kepada azal. Sama ada perkara baik, qada Allah, dan juga perkara jahat, qada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hak rukun iman yang keenam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sudah bacanya berulang-ulang kali. Jadi seeloknya sidang pendengar pun boleh mengingati jugalah hak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, hadis Jibril alaihi salam, dikenali dengan hadis Jibril. Apabila Jibril alaihi salam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, cerita akan daku ya Muhammad daripada iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman dengan malaikat Allah, wa kutubihi, dan engkau beriman dengan kitab Allah, wa rusulihi, dan engkau beriman dengan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari kemudian, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni khairihi dan wa syarrihi. Khairihi dijadi badal atau bayang, nak mentaudihkan, nak menjelaskan apakah dia ketentuan Allah dan juga perbuatan Allah. Khairihi, perkara baik, iman dan ta'ah. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Wa syarrihi, dan kejahatan, perkara jahat. Apa dia kejahatan, perkara jahat? Kufur dan maksiyah. Kufur, berlakunya sembah berhala contohnya. Maksiyah, berlakunya berjudi, minum arak, berzina contohnya. Kesemuanya datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sangat terang, sangat nyata di rukun iman yang keenam. Hak tadi saya baca hadis. Kemudian hak kita duk ngapa keenam-enam rukun iman, daripada rukun yang pertama sampai rukun yang keenam, tak tahulah. Sedar tak sedar, ingat dah. Mana sedar tak sedar, kita tahu dah. Enam rukun iman. Maknanya mungkin masa budak-budak sungguh lah. Orang tua ngapa, kita ajar ngapa rukun iman, rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara tu. Maknanya masa budak-budak tu berkali tak sedar tak sedar, tahu dah. Jadi hak dalam hadis Nabi SAW, hak rukun iman yang 6 perkara, rukun iman yang ke-6, kita duk ngapa sama dah perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar. Jelas nyata. Baik, jahat, qada, qadar. Yang terkadang, ni peseng bahasa kampung lah barangkali. Untung baik, untung jahat, datang daripada qada dan qadar Allah. Untung baik, untung jahat, datang daripada qada dan qadar Allah. Untung ni bukan untung rugi ni. Untung ni nasib lah. Gitu tau. Jadi apa yang berlaku tu? Itu untung. Bukan untung rugi ni. Mana apa yang berlaku, baik ke, apa yang berlaku, jahat ke, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang kita sebut rekah. Untung baik, untung jahat daripada Allah. Perkara baik, perkara jahat daripada Allah. Apa makna daripada Allah? Daripada qada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan jahat. Itu hadis Muslim. Benar hadis Muslim yang lain pula, wabil qadari kulli, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah sekaliannya. Sekaliannya datang daripada qada dan qadar Allah sekalian. Sekalian ni termasuk yang baik dan termasuk yang jahat. Jadi qada Allah ni termasuk perkara jahat tu qada Allah, ijma' di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ijma' sekalian ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, perkara jahat adalah termasuk dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selok-selok yang terdahulu saya ada membicarakan golongan yang terpesong dalam pembicaraan qada Allah. Ni satunya, hak terpesong berkaitan dengan perkara jahat, dinafikan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu saya ada bicara hak golongan yang terpesong dalam pembicaraan qada. Dia macam saya sebut permulaan tadi, rukun iman yang ke-6 ada 2 pegangan. Beriman dengan qada Allah yang bersifat dengan iradah. Yang kedua, beriman dengan qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. 2 pegangan. Dan 2 pegangan ni ada terpesong asing-asing. Ada terpesong pada
pada pembicaraan qada dan ada yang terpesong pada pembicaraan qadar. Jadi terdahulu saya ada sebut berkaitan dengan 3 golongan yang terpesong dalam pembicaraan qada, di antaranya golongan Mu'tazilah yang menafikan bahawa perkara jahat daripada qada Allah. Perkara jahat tidak termasuk di dalam qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Jadi Mu'tazilah berpegang hanya perkara baik sahaja datang daripada qada Allah, datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Adapun perkara jahat, Mu'tazilah berpegang Allah tidak mengqadakkan perkara jahat. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Jadi insya-Allah lah hak berkaitan dengan perkara baik dan jahat, terutama sekali perkara jahat, insya-Allah akan panjang sedikitlah pembicaraan, sebab Mu'tazilah yang terpesong pada perkara jahat dinafikan qada Allah ini Mu'tazilah yang masyhur. Di antara dia Mu'tazilah ni firqah-firqah, golongan-golongan yang terpesong pegangan. Dia firqah-firqah Mu'tazilah ni orang Islam. Bukan bicara orang kafir, orang Islam. Tetapi terpesong dalam bab pegangan. Yang mana dalam Qamuh Marbawi, Qamuh Arab Melayu tu, golongan Mu'tazilah ni dikatakan ada 20 golongan. 20 golongan, tapi terpesong masing-masing lah. Cuma hak golongan terpesong ni letak dengan nama besarnya Mu'tazilah. Letak dengan nama besarnya Mu'tazilah. Kemudian Mu'tazilah ni adalah dia punya fahaman masing-masing. Ini sebagai contoh. Letak nama besar ajaran sesat. Tapi di bawah tu ada ajaran sesat, nama sekian, nama sekian, nama sekian, nama sekian. Kesesatan mereka, kesesatan asing-asing. Tapi nama besar di atasnya ajaran sesat. Di bawah tu adalah puluh nama puak-puak ajaran sesat. Sama juga dengan Mu'tazilah. Di bawah tu banyaklah hak terpesong dengan pecahan masing-masing. Tetapi nak ceritanya, di antara Mu'tazilah yang masyhur adalah Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sangat jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi puak Mu'tazilah ni dia lebih kepada, dia panggil tahsinul akli, takbihul akli dia panggil. Dia lebih kepada logik akal. Dia lebih kepada logik akal. Ayat hadis Nabi, ayat Al-Quran, apabila tidak bertepatan dengan logik akal mereka, mereka tak akan ambil. Jadi insya-Allah saya akan ceritalah timbul alasan macam mana golongan-golongan Mu'tazilah ni. Cuma Mu'tazilah dia pakai logik akal. Mana mungkin akal payah nak terima tu. Perkara jahat, kufur, sembah berhala, maksiat, berjudi, minum arak, berzina, tiba-tiba Allah yang mengqadakkan. Macam mana Allah mengqadakkan perkara yang Allah marah? Ni logik akal Mu'tazilah. Ni siapa dengar kena ambil faham molek sini. Kalau pakai logik akal seumpama ni mengenepikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Quran, itu dipanggil akidah Mu'tazilah, akidah yang terpesong. Amal ibadah kita, semayang puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Nabi terang-terang, khairihi wa syarrihi, baik qada dan qadar Allah, jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita bicara bab qada terlebih dahulu. Bab qada kita akan bicara nanti, yang mana Mu'tazilah perkara jahat, mereka menafikan qada Allah. Kehendak Allah. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih
dan melakukan perkara jahat. Tetapi apabila seseorang memilih dan melakukan perkara jahat yang menghasilkan, yang jadi perkara jahat tu datang daripada qadar perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini saya akan bicara lagi lah. Ini sebagai gambaran kasar terlebih dahulu. Jadi Mu'tazilahnya dia menafikan qada Allah, kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada perkara jahat. Tetapi Mu'tazilah yang menafikan qada Allah pada perkara jahat tadi tidak menafikan bahawa terhasil perkara jahat yang dilakukan oleh seseorang tetap datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya perkara jahat Mu'tazilah menafikan qada Allah, tidak menafikan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah qada dan qadar Allah pada perkara baik dan juga pada perkara jahat. Allah yang melakukan segala-gala perkara, tetap dah. Yang kita permatikan di permulaan bicara rukun iman yang ke-6, keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Tapi hak perbuatan Allah ni Mu'tazilah tidak nafikan. Cuma dia nafikan ketentuan Allah pada perkara jahat. Jadi keesaan pada perbuatan Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, Allah yang menjadikan. Allah lah khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala yang telah menjadikan segala perkara, maka Allah Ta'ala mengatur akan sebagai sakatan, akan sebagai aturan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menjadikan akan sekalian perkara dengan turut akan takdir yang telah ditentukan oleh kami. Ini jelas. Semua perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Itu bab perbuatan Allah, kadar. Kemudian keesaan pada perbuatan Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah menjadi akan apa? Innallaha fa'alul lima yurid. Ayat Al-Quran. Ayat lain pula, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan barang yang ia kehendak. Sekarang Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara, baik ataupun jahat. Kemudian Allah menjadi sekian perkara baik atau jahat ni, Allah menjadikan akan barang yang ia kehendak. Jadi maknanya, apabila Allah yang menjadikan sekalian perkara baik ataupun jahat, maknanya baik jahat yang telah jadikan Allah kehendaklah. Sebab innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan barang yang ia kehendak. Semua yang berlaku datang dari perbuatan Allah. Allah perbuat baik dan jahat akan barang yang ia kehendak. Jadi Allah jugalah yang kehendak akan perkara baik dan perkara jahat yang Allah Ta'ala lakukan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia akan barang yang ia kehendak dan akan barang yang ia pilih. Jadi sekarang ni kita berpegang Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Kemudian Allah yang menjadikan segala perkara, Allah menjadikan akan perkara baik dan jahat, Allah menjadikan akan barang yang ia kehendak. Maknanya perkara baik dan jahat yang dijadikan oleh Allah adalah baik dan jahat yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul kullu min indillah. Surah An-Nisa ayat yang ke-78. Kata olehmu ya Muhammad, sekalian perkara
daripada kebajikan, daripada kejahatan, kesemuanya datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak rukun iman yang keenam. Kemudian nisbah percakapan. Ni insya-Allah saya akan ulang lagi di slot akan datang. Nisbah percakapan. Perkara baik sahaja kita sandar kepada Allah. Perkara jahat jangan sesekali kita sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kullum min indillah, surah An-Nisa ayat yang ke-78. Kata olehmu ya Muhammad, sekalian perkara daripada kebaikan dan kejahatan datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nisa ayat yang ke-79 mengiringi 78. Kullum min indillah. 79 Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Tengok. An-Nisa ayat 78. Kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, sekalian perkara, sama ada perkara kebajikan ataupun kejahatan, datang daripada sisi Allah. Datang daripada qada dan qadar Allah. Mana baik jahat, qada dan qadar Allah. Tapi surah An-Nisa ayat yang ke-79, Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa kejahatan, apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Hak rukun iman yang keenam, baik, jahat, qada dan qadar Allah, itu pegangan. Percakapan kita, adab dipanggil, kewajipan syariat zahir nisbah percakapan kita. Kita bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk, yang tak baik datang daripada diri saya sendiri. Itu adab percakapan. Jangan sesekali nisbah percakapan kita menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni mana untuk selok ni kena tak boleh berhenti cakap di pegangan lah. Hak percakapan pun kita kena letak lalu nanti kan. Perkara yang tak baik. Kenapa kamu bergiam-giam perkara buruk? Saya dengar dah dalam selok ad-dinul khalih. Hak baik ke, hak jahat ke, hak molek ke, hak uduh ke, qada. Takut dia pergi terlajak di langgar nisbah adab percakapan. Yang kita bicara adalah rukun iman yang keenam. Pegangan. Nisbah percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Kemudian sebelum kita perhabis hak selok kali ini, saya nak datangkan dua ayat hak berkaitan dengan baik dan jahat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang pendengar pun boleh ambil ayat ni, kemudian boleh tengok molek ayat yang mana pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, baik jahat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama tas'adu fis sama'.
Al-An'am ayat 125. Maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa memberi hidayah petunjuk akan sesiapa tadi, nescaya Allah Ta'ala akan melapangkan dadanya bagi Islam. Sesiapa yang telah kehendak taufik hidayah, Allah Ta'ala akan buka dada dia untuk peluk agama Islam. Ini hak sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak. Dan sesiapa wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa menyesatkannya akan barang siapa oleh Allah. Siapa yang menyesatkan? Allah yang menyesatkan. Ini kata perkara baik hidayah daripada Allah, perkara buruk kesesatan pun daripada Allah. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah bahawa menyesat akan Allah Subhanahu Wa Taala akannya, nescaya Allah Taala akan menjadikan dadanya sesak, sempit, seolah-olah mendaki pada langit. Tapi nak ambil situnya, sesiapa yang Allah Taala kehendaki bahawa menyesatkan ia akan sesiapa tadi. Mana apa ni? Sebagaimana hidayah daripada Allah, kesesatan pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surah Al-An'am ayat yang ke-125. Kita ambil satu ayat laginya, surah Hud ayat yang ke-34. Allah Taala berfirman, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Surah Hud ayat yang ke-34. Dia menghikayatkan akan kata-kata Nabi Nuh AS. Dan tidak berguna dan tidak bermanfaat akan kamu, kata Nabi Nuh kepada kaum dia, oleh nasihatku. Tidak akan beri manfaat, tidak akan berguna akan kamu, kaum Nabi Nuh, oleh nasihatku, jika aku menghendaki bahawa aku menasihatkan akan kamu. Dan maknanya tidak beri manfaat akan kamu oleh nasihat aku, kata Nabi Nuh AS. Jika aku menghendaki bahawa aku nasihatkan kamu, tidak beri manfaat ni, jika adalah Allah menghendaki ia bahawa menyesatkan Allah akan kamu. Jadi kalau Allah menghendaki bahawa Allah menyesatkan akan kamu, nasihat aku ni, Nabi Nuh AS, tidak ada guna pun. Jikalau Allah menghendaki bahawa menyesatkan ia akan kamu, ia ya Allah Tuan bagi kamu, dan kepada Allah akan dikembalikan akan kamu. Ni maknanya apabila Allah menghendaki kesesatan kepada kaum Nabi Nuh beri nasihat pun tidak ada sebarang guna. Jadi ayat ni jelas bahawa Allah Ta'ala lah yang menghendaki bahawa menyesatkan akan kaum Nabi Nuh. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang kita biasa baca dalam surah Kahfi ke, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dalam surah Al-Isra ayat 97. Ini wa man yudlil falan tajida lahum awliya min duni. Ini banyak ayat-ayat yang seumpama tu. Sesiapa yang menyesatkan oleh Allah, maka tidak akan mendapat ia akan wali yang mursyida, sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan benar kepadanya. Wa man yudlil, dan sesiapa yang menyesatkan oleh Allah, maka tidak akan mendapat tidak akan mendapat penolong, sebarang penolong yang dapat menunjuk jalan yang benar kepadanya. Mana apa ni? Sesiapa yang Allah telah beri hidayah, sesiapa yang telah sesatkan, mana apa ni? Kebaikan hidayah daripada Allah, kesesatan pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, Allah Ta'ala berfirman, aturiduna an tahtadu man adallallahu wa man yudlil. Aturiduna an tahdu min man adallallah wa man yudlilillah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Adakah kamu hendak beri petunjuk
akan mereka yang menyesatkan oleh Allah. Dan sesiapa yang menyesat oleh Allah, maka tidak ada baginya jalan untuk menyelamatkannya. Sesiapa yang telah sesatkan. Makna apa di sini? Hidayah, kebaikan, kejahatan, sesat tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairihi, baik, iman dan ta'ah, datang daripada Allah. Syarihi, jahat, kufur dan maksiat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan kita, adab percakapan kitanya yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Kita dilarang, bahkan haram hukumnya. Kita menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisbah percakapan. Jadi insya-Allah berkaitan dengan perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah, kita akan sambung di selok-selok akan datang. Dan mungkin sebagaimana saya sebut terdahulu, agak panjang sedikit bicara hak berkaitan dengan perkara baik dan jahat datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman akidah yang sebenar, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu